Sebab tak milik sempurna. Katakanlah setahun ada 365 hari. Hari yang 364 tu, dia kata okey, abang hadiah ni barang ni kat kamu. Jadi 364 hari ni tak cukup setahun. Kalau ikut tahun hijrah tak sampai lah. Tahun hijrah dia dah 300 berapa hari je. Dekat-dekat nak cukup setahun tu dia bagi harta tu pada orang lain. Tapi dia pakat lah. Kamu bagi balik kat aku, bagi balik. Jadi dua-dua orang tak payah keluar zakat. Dalam segi fake-nya memang dah lulus. Tapi menipu dia tu kena juga dia akhirat. Menipu dia tu kena juga. Dia suruh orang keluar zakat, tapi tu hadis tadi tak keluar zakat. Dia pandai main hukum fake. Dia pandai main hukum fake. Dulu ada satu ajaran sesat. Dia jual ubat dan dia sebarkan ajaran-ajaran dia. Orang terpikat dengan ajaran dia tu. Ada satu orang ni ada masalah. Dia tanya ramai orang dah, macam mana orang yang ceraikan isteri dia talak 3 nak kahwin balik dengan isteri dia. Macam mana cara? Selain daripada Cina buta tak boleh. Tapi nak kahwin juga dengan isteri balik. Jawab Tok Guru ajaran sesat ni bukan susah. Kamu cuma perlu niat murtad. Kamu keluar daripada agama Islam. Lepas tu kamu masuk balik. Bila masuk balik, kamu dengan isteri kamu tadi tu kira tak pernah talak apa-apa, boleh kahwin. Dia pandai. Dia kena murtad dulu sekejap, lepas tu masuk Islam balik. Boleh kahwin balik. Walaupun cerai dah talak 3. Dah sikit fake ni nampak macam itu. Tapi yang dia murtad tadi tu, mana boleh saja main kan? Jadi tu yang kita tadi, bila dah belajar ilmu agama tinggi-tinggi, dia pandai nak guna. Nak guna dalam agama dan nampak macam betul. Memang sah. Macam zakat tadi lah. Nak cukup je 300 hari, dia bagi kat isteri dia, harta dia. Lepas tu isteri dia bagi kat dia balik. Selamat, tak payah keluar zakat. Cara membohong. Kemudian ilmuwan agama ni dia azab lebih teruk di akhirat daripada orang biasa. Sebab dia larang orang, dia yang buat. Contohnya hisap ganja. Dia kata tak boleh hisap ganja, tapi dia sendiri hisap ganja. Kenal lah. Mengapakah azab ke atas orang yang berilmu dilipat gandakan? Sebab orang berilmu ni, dia buat kesalahan tu dalam keadaan dia tahu dah selok belok dia. Kalau macam kita mungkin tak apa faham. Kita buat salah pun memanglah berdosa kan, tapi tak teruk macam dia. Dia tahu. Dia dah tahu benda tu salah, tapi dia buat. Dia lagi teruk daripada orang biasa. Mengapakah orang-orang Yahudi lebih teruk daripada orang-orang Nasrani di sisi Allah? Sepatutnya orang Nasrani lah, orang Kristian lah yang lebih teruk di sisi Tuhan. Sebab rata-rata orang Kristian ni, dia sembah Nabi Isa, dia sembah Roh Kudus, Gabriel, malaikat Jibril, dan sebahagiannya sembah Maria, Siti Maria sebagai Tuhan. Orang Yahudi rata-rata dia sembah Tuhan, dia tak sembah yang lain. Kecuali sebahagian tu yang kata Uzair tu anak Allah, ada juga. Tapi rata-rata orang Yahudi dia sembah Tuhan. Dia tak sembah berhala, dia tak sembah malaikat, dia tak sembah manusia, tak sembah benda-benda lain. Tapi kenapa Tuhan dia marah lebih pada orang Yahudi? Orang Nasrani dia marah juga, tapi dia murka lebih kepada orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni dia tahu. Dia tahu segala macam cerita tentang Al-Quran ni, cerita tentang Nabi Muhammad ni dia tahu, tapi dia ingkar. Tu tadi, bila satu-satu orang tu dia ada ilmu agama, dia tahu, tapi dia buat salah tu. Dia kena azab lebih teruk daripada orang biasa yang buat salah tu. Macam orang Yahudi tu, dia lebih tahu. Dia lebih kenal Nabi Muhammad tu macam dia kenal anak sendiri. Tapi bila Nabi Muhammad datang, dia tak mau mengaku. Dia kata ni bukan Nabi ni, orang lain. Dia tak mau mengaku. Padahal dia tahu ayat-ayat dalam Quran, dia lebih tahu. Tapi dia tak mau mengaku. Ingkar. Dalam keadaan dia ada ilmu, sebab tu dia kena teruk. Sekarang masuklah kita pelajaran hari ini. Masih lagi dalam tajuk bahaya ilmu pengetahuan. Yang kita faham selama hari ini, kalau ilmu agama ni kira baguslah. Rupa-rupanya ilmu agama ni ada bahaya dia juga. Macam mana boleh datang bahaya? Bila digunakan tak tentu dengan tempat dia. Contoh dia, kita tak ada harta, kita tak sedekah kat orang, tak apa. Kita tak tolong orang miskin, tak apa. Kita tiba-tiba jadi kaya, kita tak tolong orang miskin, masa tu kita kira berdosa. Kita tak ada ilmu, tak apa. Tapi bila dapat ilmu, salah guna ilmu tu, masa tu dia berdosa. Macam itulah tamsilan. Yang memperoleh kemenangan dan dekat dengan Tuhan ialah ulama akhirat. Tanda-tandanya banyak.
Di antaranya ulama akhirat itu tidak mencari dunia dengan ilmunya. Ulama akhirat ni dia ilmu banyak, tapi dia tak gunakan kedudukan dia, ilmu dia untuk cari kekayaan di dunia, untuk dia puaskan nafsu dia, puaskan kelazatan keduniaan. Contohlah orang minta mengajar di satu tempat bayar 3,000, dia orang terkenal. Satu tempat lagi pada tarikh yang sama bayar 8,000. Dia pilih 8,000 tu walaupun jauh sikit, sebab nak 8,000 ringgit tu tadi. Itu maksudnya dia dah cari dunia dengan ilmu dia lah. Dah cari dunia dengan ilmu dia. Sekurang-kurang tingkat seseorang yang berilmu itu mengetahui kehinaan dunia, keburukan, kekotoran dan keseramannya. Rupa-rupanya dunia ni tempat seram, tapi kita tak tahu, kita rasa seronok. Kebesaran akhirat, keabadian, kebersihan nikmat dan keluruhan kerajaannya. Kita faham dah sebelum ni kan, di dunia ni kita hidup 70-80 tahun, yang itulah tempoh masa dia. Tapi di akhirat tu selama-lamanya, juta tahun, selama-lamanya. Jadi sekarang kita nak tengok, betulkah dunia ini kotor, buruk, seram? Tuan-tuan tengok muka surat 6. Pada muka surat 6 itu saya petik dari kitab yang lain, dari buku yang lain, bukan kitab Yahya. Tapi dia cerita tentang kecelaan dunia. Dalil-dalil tentang kecelaan dunia. Kitab ni ambil dari mana? Dari buku Madza Ya'ni Ilmul Islam. Yang ni buku yang mula-mula saya mengajar dulu ni, tapi masa tu belum mengajar umum lagi, masih dalam usrah-usrah. Apa artinya saya menganut Islam? Ni buku dia. Dalam buku ni saya keluarkan kecelaan dunia.